Baru-baru ni negara kita Malaysia telah dilanda dengan COVID. Jadi kita nampak ramai orang kat luar sana yang diberhentikan kerja serta-merta, tak ada yang dapat notis, ada yang tak dapat notis. Jadi kita dah nampak impact dia. Dan ramai juga yang tak ada simpanan. So bila tak ada simpanan, mereka agak struggle untuk bertahan ataupun survive. Jadi tujuan saya buat video ni adalah untuk share tentang satu peluang macam mana nak buat duit dengan modal yang sangat kecil tapi untung dia sangat besar. Jadi dekat luar sana banyak saya tengok kawan-kawan di sini ada yang buat bisnes macam-macam. Bisnes, ada yang buat bisnes jual baju, ada yang buat bisnes jual kek, jual nasi lemak. Bagus, saya tak nafikan semua tu bagus. Tapi saya kat sini saya nak share tentang macam mana cara nak buat duit melalui modal yang sangat kecil dan untungnya sangat besar. So nak tahu tak apa dia? Okey, saya nak share. Okey, kita lukis sikit lah Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak buat bisnes, nombor satu yang kita kena fikir adalah nombor satu, berapa modal yang kita ada. Sekarang ni kalau macam nak buat modal lah, contoh macam nak berniaga burger lah, nak beli stall, nak beli dia punya perkelengkapan, nak masak, nak beli barang tu, rasa-rasa berapa? Kalau tak silap saya, kawan saya cakap dalam RM5,000 lah. Mungkin ada yang boleh sediakan RM5,000 tu boleh start buat bisnes. Tapi yang tak ada macam mana? Ada juga yang cerita besar nak buka petrol pump lah. Yang tu modal lagi sangat besar. Kalau nak buka bisnes franchise macam contoh McDonald, KFC, ataupun nak buat kedai restoran, yang tu lagi sangat mahal, memerlukan modal dalam RM300,000. So saya adalah orang yang sedari saya tak ada duit, tapi saya ada modal kecil je. Berapa tahu modal yang saya ada? RM200. RM200. Ada tak tuan-tuan dan puan-puan RM200? So kalau tak ada, boleh usahakan untuk cari kan. Okey, so modal ni adalah modal untuk ambil lesen. Okay, bila kita nak jadi ejen insurans ni, kita kena ambil lesen ataupun exam lah. So exam dia modal dia murah je. Satu exam dia panggil exam tu dipanggil PCE. Modal dia tak sampai pun RM100 lah, dalam 89 lebih, saya tak ingat. Lagi satu, kita ambil satu exam, peperiksaan. Sekarang periksa senang tau nak ambil, pakai periksa online je. Nama dia Takaful Basic Examination. Modal dia dalam RM100. Jadi modal dia dalam RM200. Katakanlah anda keluarkan bisnes RM200 ni, katakanlah anda tak menjadi, teruk, kes paling teruk tak menjadi lah. Bila tak menjadi, ada tak rasa macam boleh bankrupt tak dengan RM200 ni? Boleh rasa miskin tak kalau hilang RM200? Saya rasa ini modal yang paling rendah lah untuk buat bisnes kat dalam Malaysia ni. So modal dah settle. Nombor dua, sebelum kita menggunakan apa perniagaan, modal dah settle. Nombor dua, kita nak cari apakah produk yang kita nak buat. Produk ataupun servis. Produk ataupun servis. Okey, bila nak cerita pasal produk dengan servis ni, nombor satu, kita kena cari satu produk ataupun servis yang boleh menyelesaikan banyak masalah orang. Apa benda yang sekarang ni banyak masalah? Banyak masalah, macam-macam masalah kan. Okey, so apa yang kita nak share hari ni, masalah tentang simpanan. Hari ni
Ramai orang tak ada buat simpanan. Dia orang dapat gaji dan dia orang tak simpan dan duit tu habis macam tu je. So bila masalah PKP ni melanda atau COVID ni datang, jadi mereka tak ada simpanan. Jadi menimbulkan banyak masalah. Kalau ada pun simpanan mungkin boleh bertahan dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi boleh sampai setahun ke? Boleh sampai 10 tahun ke? Belum tentu. So kita nak selesaikan masalah simpanan ni dengan cara ajak orang simpan duit. So dekat mana nak simpan ni tuan-tuan dan puan-puan? Kita mesti simpan duit dekat bank. Betul? Jadi kalau macam anda ada pilihan, anda nak simpan kat bank mana? Ada orang cakap nak simpan dekat bank A lah, bank B, bank C. Tak kisah, mana-mana bank pun tak ada jadi masalah. Tapi yang paling penting, akaun ni mesti dekat bank yang berdaftar lah, bukan dekat Skim Cepat Kaya ke apa kan. Biasanya orang simpan dekat akaun simpanan biasa. Katakanlah anda boleh simpan duit dekat dalam akaun simpanan biasa ni. Kita ambil contoh berapa orang boleh simpan sehari. Kalau macam contoh RM10 sehari, kalau 30 hari dah 300 sebulan. So katakanlah anda boleh simpan RM300 sehari. RM300 sebulan. Kalau simpan selama 12 bulan secara tetap ini tak ada orang kata keluar-keluar kan. Ni setengah simpan, tu bulan depan keluar balik. Itu tak aci, itu bukan simpanan namanya. Itu namanya parking je kat dalam bank. So kalau anda simpan 300 kali 12 bulan, anda dah ada RM3,600 setahun. Okey. Bila kita simpan ni untuk jangka masa yang panjang, nanti duit ni akan jadi beranak, akan jadi banyak. Betul? Anda akan dapat dividen, dapat interest daripada bank kan. Okey, duit ni akan berkumpul jadi banyak. Okey. Masalahnya, ada masalahnya. Simpan cara macam ni bagus. Tapi ada satu masalah. Tiba-tiba tengah kita menyimpan ni, katakanlah umur anda sekarang ni katakanlah 20 ataupun 30 tahun. Bila kita menyimpan lama-lama ni sampai umur kita nak hidup ni tak tahu sampai bila, mungkin sampai 70-80 tahun. Jadi dalam tempoh ni tiba-tiba, katakanlah anda baru start menyimpan ni kan, tiba-tiba kan satu hari anda didiagnose dengan penyakit. Macam orang lelaki sekarang banyak sikit apa. Orang lelaki mungkin banyak kena jantung, kecil manis, darah tinggi. Orang perempuan banyak kena penyakit orang perempuan yang paling banyak sekarang ni rasanya kanser. Kita ambil contohlah jantung lah, sakit jantung kan. Tiba-tiba sekarang ni ramai orang pun, kadang-kadang orang muda pun bersukan main futsal, tiba-tiba jantung stop dan orang kata tak boleh nak bernafas dan mati akibat sakit jantung lah. Jadi kalau macam nak buat rawatan jantung, anda tiba-tiba sakit jantung, anda nak suruh family anda hantar dekat hospital private ke ataupun swasta. Mestilah nak dekat swasta kan, lagi best kan. Okay, kalau mana saya nak pergi dekat swasta, doktor kata nak buat operation ni kita perlukan rawatan, kita perlukan duit sebanyak RM100,000. Nak masuk dalam operation room ni sekarang ni. Jadi nombor satu, anda akan cek simpanan aku ada berapa simpanan setakat ni baru ada dalam RM3,600. Jadi boleh selesaikan masalah tadi. Tak cukup kan? Simpanan tak cukup. So dalam hati mesti ada fikir, nak pinjam dekat family lah, betul? Jadi kalau macam nak simpan, nak pinjam kat family, agak-agak berapa family boleh tolong? Boleh tak siapa-siapa dalam keluarga anda boleh bagi pinjam sebanyak RM100,000? Ada tak? Biasanya kalau ada pun mungkin duit tu nak pergi haji, nak pergi umrah, nak education plan, dia nak kahwin. So mungkin family pun tak dapat tolong. Lepas tu call pula kawan-kawan. Call kawan-kawan berapa boleh pinjam duit dekat kita. Mungkinlah dalam RM50, RM100. Kawan baik tapi itulah, nak tolong dia pun tak ada duit. Tu dah jadi masalah. So kat mana lagi nak pinjam kat bank? Ni tengah sakit ni boleh ke pergi bank buat loan, nak pakai duit sekarang? Lepas tu nak tunggu approval berapa lama lagi?
Bank pun tak boleh bagi pinjam. Pinjam Along, Along pun habis lah. Pinjam Along habis lah, tamat lah riwayat hidup kan. Kita tak boleh selesai juga. So last kali apa nak buat, masuklah TV3 bersamamu. So kan nak tanya, anda pernah tengok bersamamu TV3 kan? Ada pernah menyumbang tak kat dalam TV3 tu bersamamu? So kalau tak ada, anda tak pernah menyumbang, maknanya kalau anda sakit pun orang pun takkan menyumbang dekat anda lah. So semua ni simpan cara yang betul lah, okey lah. Tapi bila terjadi musibah yang perlukan duit banyak macam ni, semua ni tak boleh diselesaikan dengan simpanan family, kawan, bank, Along, TV3. So dah jadi masalah. So macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Dah simpan lah tapi tak ada jalan penyelesaian juga. Okey, apa yang kita nak syurkan, apa yang ejen Prudential dan Prudential biasa akan buat, kita ajak orang simpan duit kat dalam bank. Nama dia Pru BSN Bank. Okey. Jadi yang kita simpan sama juga, kita simpan RM300 ni sama je, kita transfer kat sini RM300 sebulan kali dengan 12 dapat RM3,600 setahun, betul? Okey, jadi kalau macam kita kumpulkan duit ni banyak-banyak, duit ni makin lama akan beranak, akan jadi banyak lah, sebab dapat dividen, dapat bonus kan. Tapi hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kita sediakan RM1 juta. Banyak ke banyak? So RM1 juta ni kita bukan bagi dalam bentuk wang tunai. Kalau bagi wang tunai habislah, pergi shopping dekat Sogo ke, Shopee ke, Lazada kan. Tapi kita bagi RM1 juta ni dalam bentuk medical card. Medical card kan. Medical card ni tujuannya untuk bayar bil hospital. Okey, medical card. Apa lagi yang kita bagi? Okey, kita bagi lagi kalau macam kata tiba-tiba disimpan sini, kita meninggal dunia, kita akan boleh wariskan dekat family kita dalam RM100,000. Contoh, kalau macam sekiranya kita meninggal dunia. Okey, kalau macam katakan sakit apa tu, kanser ataupun sakit jantung tadi, dah lah sakit menyusahkan orang pula tu, nama dia penyakit kritikal. Penyakit kritikal lah. So kalau macam sakit kritikal, kita akan sediakan berapa tuan-tuan dan puan-puan? Kita akan sediakan dalam RM100,000. Okey ke okey? Okey. Lepas tu juga kita sediakan lagi dalam RM100,000 lagi untuk cover kalau macam contohnya accident, on the way pergi kerja, naik motor ke, naik kereta ke, tiba-tiba ada lori himpak ke kita kan, tiba-tiba dah meninggal, ataupun kalau tak meninggal, hilang nyawa pun, hilang anggota tangan, kaki, mana-mana anggota, kita akan bagi pempasan juga. So dapat pempasan RM100,000 kalau meninggal dunia, RM100,000 kalau sakit ketika, RM100,000 kalau accident. Macam mana pula kalau macam tak sakit apa-apa? Macam sihat dia sampai umur 80, 90, jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bagi juga apa yang tuan-tuan simpan tu, kita boleh keluarkan macam biasa juga. Sebagai contoh, katakan dalam simpanan tu dah ada dalam RM100,000, kita boleh keluarkan daripada tabung simpanan kita kan. Jadi saya nak tanyalah tuan-tuan dan puan-puan kan, kalau diberi pilihan antara simpan 300 dekat akaun simpanan biasa dengan 300 simpan dekat akaun Pru BSN Bank, dekat mana yang apa tu tuan-tuan rasa lebih bagus ataupun baloi? Okey, banyak orang pilih Pru BSN Bank. Kenapa? Sebab dapat RM100,000. Kalau meninggal dunia RM100,000 kalau sakit ketika, RM100,000 kalau accident, RM100,000 dalam simpanan, dan juga kita sediakan RM1 juta dan meningkat. So simpan 300 dapat berapa? Yang dapat lebih kurang 1.4 juta. Hari ni juga kita sediakan 1.4 juta ni
Dan semua ni kita akan tunjuk dekat dalam satu buku lah, black and white, semua ni ada bukti, bukan cakap kosong je. So bagus tak produk ni? So ini adalah kita punya produk lah. So produk, okay. So rasa-rasa siapa yang boleh simpan dekat produk ni, kan? So nak tahu siapa yang boleh simpan, biasanya yang boleh simpan ada banyak golongan lah. Nombor satu, golongan bayi, kanak-kanak, orang dewasa pun boleh. Rasa-rasa siapa yang perlu simpan? Semua orang kan, semua orang sakit, orang kanak-kanak pun sakit, orang dewasa pun sakit, orang tua pun sakit. So semua orang yang perlukan, sama ada dia engineer, lawyer, doktor. Doktor pun tak boleh ubat diri sendiri. Orang kaya, orang miskin, semua orang. Dan apa jenis pekerjaan yang perlukan produk jenis? Semua pekerjaan. Sama ada orang tu kerani, pegawai, manager, orang politik, businessman, kerja cleaner, semua orang perlukan lah. So rakyat Malaysia sekarang ni ada berapa juta Ada lebih kurang, kalau tak silap saya lah, ada dalam 38 juta lah. So anda ada ke kawan sebanyak 38 juta ni? Kalau ada tu dahsyat lah, follower sampai 38 juta. Tapi kita sendiri mesti ada kawan-kawan kita, betul kan? Katakanlah anda ada tak kawan? Berapa orang kawan? Kalau macam katakan nak jemput kenduri, berapa orang kawan? Ada tak saudara mara? Ada tak member tempat kerja? Ada tak kawan-kawan yang hobi dengan kita? Contohnya hobi main basikal ke, hobi main chess ke, hobi cat hiking ke, hobi main bowling ke, karaoke ke, apa saja hobi yang ada lah. So semua ni buat satu list nama. List nama siapa kawan-kawan kita. So kita letak nama, nombor telefon, tinggal kat mana kan. Okay, jadi kita cari satu list dalam 1000 orang kawan-kawan yang kita kenal. Mesti ada kenal kawan-kawan. Kalau tak kenal pun boleh tegur orang kat surau, kat Dewan Makan, kat mana-mana. Kat situ pun dah dapat kawan lah. Jadi tugas-tugas apa ejen ni senang dia. Satu hari dia bercerita tentang simpanan tadi dengan 4 orang. Masa bila nak cerita? Masa satu cerita waktu pagi, breakfast mesti ada jumpa orang kan. Takkan korang breakfast seorang, kecuali breakfast kat rumah lah. Kalau breakfast kat rumah, lepas ni pergi try breakfast kat luar, cari orang yang nak breakfast sama-sama. Yang kedua, jumpa orang waktu makan tengah hari, lunch. Mesti korang lunch juga kan. Yang ketiga, petang jumpalah time minum teh tarik tu. Teh tarik. Okey, malam ni bonus lah. Orang kata kalau macam nak jumpa malam tu, ngeteh lah, ataupun ngopi ke, ataupun titi ke. So satu hari 4 orang je. Jadi kalau macam katakan satu hari dah jumpa 4 orang, kalau nak kerja 5 hari, satu had cuti lah, family time kan, 5 hari kali dengan 4 orang, anda dah jumpa 20 orang seminggu. Ramai tu. Sebulan ada 4 minggu. So 20 kali dengan 4 minggu, so sebulan anda dah jumpa 80 orang. 80 orang, ramai tu. Kalau istiqamah lah jumpa 80 orang. Dalam 80 orang ni, katakanlah anda punya presentation tentang produk tadi barulah kata belajar, tak ada letera sangat kan. Kalau dapat cerita pun mungkin dapat cerita sikit-sikit je, sebab benda ni kena berlatih cakap. Jadi kalau macam katakan 80 orang, agak-agak kan berapa orang yang akan ambil plan yang kita cerita tadi tu, plan simpanan Pro BSN Bank.
Dan 80 orang yang kita ambil ratio lah, ambil ratio orang yang paling tak pandai lah, ambil 10% lah. Nak cerita dia ni baru start belajar. Kalau dalam 80 orang tu maksudnya hanya 10% je ambil. So ambil daripada sini 8 orang. 8 orang je kan. Sedih. 8 orang dia ambil. Okay, tak apalah. 8 orang pun 8 orang lah. Jadi 8 orang dia simpan sebulan, average kita ambil RM300 sebulan. RM300. Jadi nak tahu berapakah komisen dia? Ini semua orang syok nak tahu ni. So kita kira lah 8 kali dengan satu orang simpan, kita dapat dalam 25%. Jom kita kira berapa persen kita dapat. Kita pergi dekat kalkulator, kita kira lah 300 kali dengan 25%. So dapat lebih kurang RM75 setiap bulan, tuan-tuan dan puan-puan. Setiap bulan 8 kali RM75 berapa tu? 8 kali 75 kali dengan 8. So sebulan dapatlah RM600. RM600 cukup ke nak bayar rumah, nak bayar kereta, nak belanja anak, makan KFC, McDonald, nak bagi mak ayah lagi? Mana cukup? Tak cukup kan. Jadi tak apa, kita istiqamah, kita buat pelan-pelan kan. Mula bulan pertama dapat RM600. Yang bestnya tentang bisnes ni, dia bukannya dapat sekali je. RM600 ni akan dapat berterusan selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Lama, selama 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Sebab bila satu orang tu dah masuk dalam plan Prudential ni, dia akan masuk berterusan. Dia akan sign borang auto debit ataupun credit card. Jadi tak perlu jumpa lagi lah orang yang dah jumpa tu. Dia akan bulan depan dia akan automatic masuk dalam account lah. Jadi kalau macam katakan bulan depan buat benda yang sama, satu hari jumpa 4 orang, 5 hari kerja kali dengan 4 minggu, 20 orang. 20 orang kali 4 minggu adalah 80 orang. 10% masuk, 8 orang je yang masuk. 8 orang kali sama juga RM300. So 8 kali 75 dapat RM600 juga. Bulan kedua dapat lagi, jumpa 8 orang, simpan RM300, dapat 8 kali 75. Dia paling slow ni. So anda akan dapat RM600 campur dengan RM600 yang bulan lepas ni. RM600 dah jadi RM1,200. Okey ke okey? Okey lah, daripada 3 angka dah jadi 4 angka. Okey, bulan ketiga jumpa yang sama juga, 8 orang kali dengan 75. Jadi akan dapat RM600 juga, campur dengan RM600 bulan kedua yang dapat bulan ni tadi, bulan ni, dan campur dengan RM600 bulan 1 tadi. So total dah berapa ni? Dah RM1,800 kan. Okey, panjang cerita ni kalau nak tulis ni. Jadi kan, kalau macam katakan selama berterusan anda jumpa, anda kerja 10 bulan lah. Sebab biasanya di Prudential ni dia kerja 10 bulan je. 1 bulan dia raya, 1 bulan dia pergi bercuti luar negara. Jadi 10 bulan kali dengan kata average pendapatan dapat RM600, dah dapat RM6,000. Okey tak tuan-tuan dan puan-puan? RM6,000 okey lah. Ada yang kata okey, ada yang tak kata okey. Tapi rasa-rasa kalau macam sikit ataupun takut lah kan. Okey, RM600 ni mana kata nak survive ni, RM600 mana cukup kan. Jadi apa yang kita buat, kita ada satu program, nama dia Prove Venture Manager. Okey, program ni kita akan bagi basic sehingga RM10,000. Maksudnya kita ada bagi basic daripada RM2,000, RM3,000, RM4,000, RM5,000, RM6,000 sampailah RM10,000. Dan juga komisen yang saya cerita tadi.
Ni belum cerita lagi bonus, peluang naik pangkat, kita punya coaching kan. Okey, kita ambil average, kita katakan kita boleh bagi, katakan dalam ambil paling rendah lah, katakan kita bagi 3,000. So kalau macam katakan korang buat bisnes ni, bulan pertama kita takut tak dapat banyak, so kita bagilah 3,000 campur dengan 600. So korang dapatlah berapa? 3,600. Okey ke okey? Okay. So bulan kedua dapat tadi 1,200 kan, dapat campur lagi 3,000, dapat dengan 4,200. So kita bagi 3,000 ni setiap bulan, 3,000 total semua 36,000 lah. Okay. So 36,000 ni tak perlu bayar balik pakai cash, tak perlu bayar, tapi kita bayar pakai case. Adalah dia punya requirement dia. Apa requirement dia dekat sini? Apa requirement dia? Mari kita tengok. Okey, kita ada satu program nama dia ProVenture ataupun Entrepreneur Development Program. So program ni macam saya cakap tadi, dia ada bagi basic 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Lepas tu dia ada bagi lagi bonus kalau macam korang ni bagus, boleh buat sale yang mencanak, 125,000 dalam masa 6 bulan, korang akan dapat 5,000. Lepas tu kalau macam achieve lagi 250,000 sales dalam masa 12 bulan, korang akan dapat lagi 5,000. So total dah dalam 10,000 dah. Kalau lagi terror lagi, dalam masa 3 bulan boleh settlekan yang kata target ni tadi, boleh dapat dalam extra lagi bonus dalam 20,000. Banyak tu kan. Okey, nak tengok apa eligibility dia. Okey, kita tengok eligibility dia. Minimum SPM dia. Mana dia cakap ni SPM. Okey, fresh graduate without any working experience, STPM or higher. Oh, sekarang ni STPM tapi kat sini SPM pun boleh ni. Okey, so syarat dia senang je. Kalau macam kita kan, kita bagi basic tadi dalam 3,000 lah kan. So dia punya kita akan bagi modal. Mana ada orang nak bagi modal sampai 36,000 ni, banyak tu. So tak perlu bayar balik pula tu. Tapi kita ada target lah. Minimum target ni 45,000. 45,000 ni bunyi macam banyak, tapi sebenarnya sikit je. Nak tahu tak macam nak kira dia? Senang je. Okey, kita kira 45,000 tu nampak macam besar, tapi 45,000 tu ambil masa total nak selesaikan yang kata target ni dalam masa 12 bulan. Lama tu, 12 bulan 12 bulan 12 bulan. Jadi apa yang kita perlu buat, 45,000 bahagi dengan 45,000 bahagi dengan 12. Error. 45,000 bahagi dengan 12, RM3,750 sebulan target. Okey, 3,750 setiap bulan. Maksudnya sebulan kita buat sale 3,750 setiap bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Korang fikir banyak ni 3,700 ni, mana cari orang jual 3,700? Nak jual nasi lemak pun orang kata RM1 tu susah. Ni pula nak jual 3,750. Senang je dekat apa nama insurans ni. Kita tak kira macam ni, kita kira macam mana tahu. Seorang tu bila dia simpan, kata kalau macam dia simpan 100, dia akan simpan selama 12 bulan. So orang yang simpan 100, kita akan terus kalikan 12, kita terus kira ataupun anggap dia simpan sebanyak 1,200. Kalau macam orang tu simpan RM200 kali dengan 12, so dia akan
kita akan kira dia menyimpan sebagai 2,400. Kalau orang tersimpan sebanyak RM300 kan, kali 12, so dia akan simpan sebanyak 3,600 setahun. So balik pada 3750 tadi ni, nak tahu berapa sebenarnya simpan sebulan? 3750 bagi dengan 12, RM312 sebulan. Ada tak korang kawan-kawan yang boleh simpan RM312 sebulan? Kalau tak ada satu orang, carilah dua orang simpan dalam akaun kita. Dua orang kali dengan RM150, lebih lah RM150. Kalau tak ada, cari 3 orang simpan RM100. Kan ada kan? Okay. So kalau macam korang boleh buat cerita macam ni, boleh dapat pelanggan macam ni, korang akan dapat lah gaji sebanyak RM3,000 tadi. Jadi apa lagi selain daripada basic dan juga commission tadi? Ada banyak lagi lah. Kalau macam katakan anda dah boleh hit jualan sebanyak RM250,000 tadi, anda akan dapat pergi trip ke luar negara. So kita patutnya tahun ni kita akan pergi dekat Rome, Itali. Tapi sebab orang kata Covid ni kan, mungkin tak dapat pergi. Tapi kita mungkin akan bagi balik cashback ataupun tiket ataupun harga percutian ni sebanyak RM8,000 masuk dalam akaun. So apa lagi? So ini dipanggil trip lah. Trip. Apa lagi selain daripada basic commission? So kita bagi lagi peluang untuk naik pangkat jadi manager. Korang nak jadi bos tak? So kalau macam nak naik jadi bos ni senang aja. Okey, ajaklah kawan-kawan join bisnes ni. Ni anda, ni you, anda. So carilah 2 orang kawan. 2 orang kawan, cari lagi 2 orang kawan. 2 orang kawan, cari 2 orang kawan. Ini macam MLM ni. Kalau MLM, kalau macam ni okey lah, dapat pairing lah kan. Tapi kita dekat Prudential, kita bukan macam ni. Kita suka hati. Korang nak rekrut apa nama, seorang ke 2 orang ke, tiba-tiba nak rekrut, okey belah kanan ni nak letak 3 orang, ni nak letak 3 orang. So kat sini kita beranak besar kan. Ataupun ada kawan nak ramai nak masuk belah dia ni, boleh, tak ada masalah. Yang sini jadi kuru je, tak ada masalah. Tapi kita kumpulkan semua jualan ni, katakan satu kumpulan ni buat sale sebanyak 1 juta. So bila korang jadi manager, korang akan dapat overriding ataupun bonus sebanyak 10%. 10% banyak tu. Kalau 10% kali dengan 1 juta dah berapa? Dah dapat extra RM100,000 setahun. Wow, tak payah buat apa, bagi coaching kat office je kan. So apa lagi? Banyak lagi lah. Ni saya nak cerita tapi mungkin tak dapat cerita semua kat sini, takut video ni jadi panjang. So kalau macam katakan siapa-siapa yang berminat nak join, boleh call ataupun WhatsApp saya. Nombor telefon saya 0338080048. Nama saya Syed. Jadi office saya dekat Damansara. So kalau macam kata nak jumpa, roger je, bila-bila masa je kita boleh jumpa. Kita boleh minum kat Starbucks ke, kat mana-mana ke. Coffee on me, tak ada masalah. Okay. So saya rasa ini je peluang yang saya boleh offer untuk orang yang kat luar sana yang terjejas sebab Covid, sebab tak ada kerja ataupun dah apply banyak kerja tapi tak dapat kan. So saya boleh tolong cari pekerjaan lah dekat dalam bidang ni, dekat bidang sales.
bidang sales ni ramai orang akan pilih bila terpaksa. So kalau macam semua orang sebenarnya kena buat sales. Bukannya sales ni cakap pasal insurance je. Yang ini pun kita akan ajar macam cara nak cakap, macam mana cara nak senyum dengan orang, macam mana cara nak berpakaian, apa benda saya lukis ni. Okey, so tak apa, kita jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum.